Bila sebut mental tu, kebanyakannya kalau kat luar tu kita akan bertanya, tahu tak apa tu mental? Dia akan kata gila, dia akan kata anxiety, depression. Betul, sebenarnya yang negatif lah kan? Negatif Sangat punya pandai thought. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zarina Zaidi untuk podcast Kesuma Jiwa episod yang kedua. Baik, hari ini 11 hari bulan 10. Semalam 10 hari bulan 10 merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia dengan tema utamakan kesihatan mental di tempat kerja. Baik, menurut Astro Awani, tak silap saya awal bulan 1 bulan 10 tak silap saya, katanya lebih 40,000 penjawat awam di negara kita Malaysia berisiko mengalami gangguan psikologi, kata Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Dahlan Abdul Aziz berdasarkan kajian yang dibuat melalui sistem profiling digital kesihatan psikologi pegawai perkhidmatan awam MyPSYD. Jadi hari ini kita punya podcast, kita ada bawa relate sikit dengan orang kata bulan kesihatan mental sedunia, iaitu kesihatan mental di tempat kerja. Baik, bersama saya hari ini, saya kira orang yang tak asing lagi lah untuk berkongsi mengenai tajuk ini. Baik, apa khabar Puan? Khabar baik. Puan macam mana hari ini? Mungkin Puan boleh cerita sikit lah. Orang kata apa, perasaan Puan hari ini? Terima kasihlah Zarina. Ya, sebenarnya biasalah, normal kan, manusia biasa mesti ada gugup dulu. Tapi alhamdulillah hari ni saya sihat. Perjalanan ke sini pun alhamdulillah lancar. Tuhan mudahkan hari ini. Okey, baik. Puan mungkin boleh Puan perkenalkan diri dan Puan share sikit dengan kita semua hari ni background kerjaya Puan. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Puan Siti Nurani Hassan. Berasal daripada Kuala Jaya, Johor. Saya di NIOSH. Pernah dengar NIOSH? NIOSH tu adalah National Institute Occupational Safety and Health. Dia adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okay, saya merupakan pakar teknikal dari Jabatan Perundingan, Penyelidikan dan Pembangunan NIOSH. So, bidang tugas saya lebih kepada sebenarnya consultation. Maksudnya buat perundingan, masuk industri, buat assessment, lepas tu kita buat laporan dan kita bentangkan kepada majikan lah. Kemudian yang seterusnya saya punya bidang tu adalah penyelidikan. Saya banyak buat sedikit research lah berkaitan dengan ergonomik dan juga psikososial. Dan yang ini memang kerja saya antara part, walaupun dia side kerja, tapi saya adalah pengajar yang berdaftar di bawah NIOSH dan juga antara master trainer di bawah JKKP, Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. At the same time, nak tambah lagi boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita adalah ergonomic trained person, which is yang berdaftar dengan DOSH. Kita juga, saya juga adalah antara jawatan kuasa untuk kita buat standard-standard dekat Malaysia. Kita akan duduk di bawah Jabatan Standard Malaysia untuk mengeluarkan garis panduan standard yang berkaitan dengan ergonomik. Itulah saya punya tugas, lebih kepada ergonomik. Dan sekarang ni tengah perlahan-lahan untuk explore dalam bidang pengurusan psikososial di tempat kerja. Psikososial. Saya kira memang kenalah kita panggil Puan hari ini untuk berkongsi dengan tajuk, orang kata tajuk panas ni, sebab ini ialah bulan kesedaran mental kan Puan. Jadi kena sikit lah yang kita punya tajuk podcast hari ni. Cuma Zarina, saya tambah sikit. 10 hari bulan 10 merupakan Hari Kesihatan Mental. So bila sebut tentang Hari Kesihatan Mental ni, maksudnya kita nak bagi tahu dekat luar sana adalah penting untuk menjaga kesihatan mental. Bila sebut mental tu, kebanyakannya kalau kat luar tu kita akan bertanya, tahu tak apa tu mental? Dia akan kata gila, dia akan kata anxiety, depression. Betul, sebenarnya yang negatif kan? negatif punya thought. So itu betul. yang kita buat di hari ni adalah bagi tahu di luar sana supaya bila sebut tentang kesihatan mental, semua orang kena tahu, semua orang kena ambil cakna tentang ini, bahawa dia ada sesuatu yang baik, yang sihat, yang perlu di-empower, yang perlu diserlahkan oleh setiap individu di Malaysia ini. Sebab saya kira macam bila orang cakap pasal kesihatan mental ni, kita mesti akan ada satu konotasi yang negatif, betul Puan? Betul. Orang cakap bila mental ni tak okey lah. Yeah. You are not okay kan? Padahal dia ialah benda yang kita patut cegah, yang kita patut acknowledge benda tu, betul? Sama macam fizikal, sama saja. Tapi Puan, sikitlah saya nak tanya. Tadi Puan cakap Puan dari NIOSH kan? Boleh tak Puan cerita sikit? NIOSH ni apa? Sebab saya kira kalau kita sebut pasal NIOSH,
kalau daripada orang industri memang dah tak asing lah NIOSH ni kan. Betul. Tapi mungkin untuk pendengar kita di luar sana yang first time baru dengar NIOSH tu apa, mungkin Puan boleh cerita sikit lah pasal NIOSH tu. Okey, NIOSH ni dalam bahasa Melayu dulu, malah awal-awal dipanggil IKKPN, Institut Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. So dia merupakan anak syarikat kepada Kementerian Sumber Manusia. So kami ni fokus kami adalah lebih kepada 4 core aktiviti kami, iaitu latihan, perundingan, penyidikan dan penyebaran maklumat berkaitan dengan KKP. KKP ni Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Maksudnya kalau di Malaysia ni sebut je Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, NIOSH. So tapi ada juga yang baru-baru macam confuse sikit NIOSH dengan DOSH. Apa tu NIOSH? Apa itu DOSH kan? So NIOSH ni lebih kepada latihan. DOSH adalah penguatkuasa, Department of Occupational Safety and Health. Dalam bahasa Melayu dia Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Dia merupakan penguatkuasa. Maksudnya di industri kita ada undang-undang di bawah keselamatan kesihatan pekerjaan dipanggil Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So akta ni semua industri kena wajib patuh. So jadi bila sebut tentang OSH je orang ingat NIOSH. Sebenarnya penguatkuasaan ni kalau diorang melanggar akta tersebut, DOSH lah yang datang. NIOSH ni backup kat belakang. Bila diorang dah buat ni, nanti penyiasatan kena datang NIOSH, latih, keluarkan dia punya talent, dia punya competent person dan boleh terus apply dekat industri. Practitioner, kita panggil OSH practitioner. Itulah. Saya harap supaya pendengar-pendengar kita dah tak keliru dah kan antara DOSH dengan NIOSH. Sebab nama lebih kurang macam sama kan? Ya, betul. Tapi fungsi dia agak berbeza lah. Tapi kami berdua, kami ni sama duduk di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan fokus kami adalah keselamatan, kesihatan dan kesihatan pekerjaan. Itu dia. Okay. Back to the topic, Puan. Okay. Hari ni kita cakap pasal kesihatan mental. Mungkin saya nak tanya Puan kan, apakah definisi sebenar kesihatan mental ni? Sebab kita tengok orang sekarang ni kalau bila ada stres sikit, kalau macam kita rasa anxiety sikit kan, penat, apa semua, kita mesti akan macam aku depressed lah. Kan? Saya kira mesti macam Puan word yang biasa kan? Macam bila stres betul. sikit, aku rasa aku depressed ni. Dia tanpa orang kata, kita tak tahu apa definisi sebenar kesihatan mental tu. Dan juga mungkin Puan boleh share sikit dengan kita semua tanda-tanda awal yang seseorang itu mengalami masalah kesihatan mental. Okey. Bila sebut tentang kesihatan mental, saya terus rujuklah kepada sumber definisi kesihatan mental daripada WHO, World Health Organization, tahun 2022. Di mana kesihatan mental ni adalah merupakan satu kesejahteraan minda kita, di mana seseorang itu ada 4 elemen dalam kesihatan mental. Bila sebut just kesihatan mental, jika ada 4 perkara di dalam diri tuan-puan sendiri di luar sana, kepada Zarina, which is you are in a good kesihatan mental. Apa itu? So maksudnya dia sejahtera kesihatan mental. Pertama, anda boleh bertindak, berdaya tindak ataupun coping dengan stres, berdaya tindak dengan tekanan. So kita kan ada ujian-ujian kehidupan, stres kehidupan. So stres tu perlu ada sebenarnya dalam kehidupan kita dan kita boleh coping dengan stres tersebut. Okay, boleh? Yang kedua, saya tanda untuk diri saya. Boleh? Okay. Yang kedua, bila kita dah coping dengan stres, you know your abilities. Maksudnya tahu potensi diri. Tahu tak keupayaan diri Zarina apa? Apa kelebihan Zarina? So if you know that, maksudnya you are in good definition kesihatan mental. Yang ketiga adalah tentang kita boleh belajar dan bekerja dengan baik. So selagi kita punya pekerja, kita punya diri kita boleh belajar, boleh datang bekerja, boleh belajar dengan baik, which is you are in good. Dan yang keempat, boleh menyumbang kepada masyarakat. So jika ada 4 elemen ni, maksudnya you are good in kesihatan mental. Itu yang kita nak bagi kat luar sana. 4 elemen ni cuba dapatkan dalam diri. Bukan kata stres tu tak ada tau. Stres tu kena ada. Tapi how you coping, you kena belajar macam mana nak coping tu. Itulah dia. So seterusnya tadi tanya pasal apa contoh ciri-ciri, tanda-tanda awal problem, kita sebut problem. Maksudnya masalah kesihatan mental. Yang ini saya sangat tekankan, simptom tanda-tanda awal ni di luar sana tolonglah ambil tahu kalau kenal, sebab kita sangat galakkan. NIOSH ni fokus dia kepada pekerjaan ya Zarina. Maksudnya kita fokus kepada employer dan employee kita, majikan dan juga pekerja. Kita sangat galak setiap majikan pekerja kita kan, kita kenal kawan-kawan kita kan, kiri kanan, depan belakang. So orang-orang ini yang perlu kenal. Contoh yang pertama, datang kerja macam biasa. Kita kenal dia selalu bercakap, selalu macam, tapi hari
tu dia diam. Nangis. Bukan sehari je tau. Berhari-hari, lebih daripada 2 minggu. Maksudnya sedih, bila dia buat sesuatu perkara tu berpanjangan, dia buat benda yang dia enjoy tapi dia rasa flat je. Dia macam tak ada rasa, tak ada emosi. Kemudian berpanjangan lebih daripada 2 minggu. Ini maksudnya sudah menghadapi problem. Lagi apa? Ini lebih kepada kemurungan punya tanda-tanda. Seperti dia rasa letih daripada fizikal, mental dia tak selera makan, hilang berat badan, dia rasa panic attack, rasa gugup, jantung berdegup laju, datang je ke office, dengar je bunyi ni, dia dah mula tangan dia shaking, lepas tu mulut dia kering, badan dia tightness. Masa tightness. Before this, kalau anda tengok previous study, kajian-kajian lepas pun memang ada cakap. Kalau orang itu ada sakit belakang ataupun sakit bahu, memang ada correlation, hubung kait antara stres, antara masalah problem kesihatan mental dengan saya first time dengar badan. kalau orang ada sakit bahu dengan sakit belakang. Yes, memang ada. Itu memang kita galakkan untuk semua orang tu. Macam mana yang paling mudah, macam saya selalu di industri, kita masuk di industri almost, saya dah 17 tahun dalam industri. So kita banyak mempromosikan tentang kesihatan. So bila sebut tentang kesihatan ni, dia bukan saja fizikal, dia including dengan mental juga. So bila sebut fizikal dengan mental, dia sebenarnya sama. Kalau you sakit fizikal boleh baik, sama juga kalau you ada masalah berkaitan dengan mental, dia boleh baik dengan cara you kena dapatkan rawatan dan rehab. So the most important thing, you must to know the sign symptom awal. Macam tadilah saya sebut tadi. Datang kadang kita sebenarnya macam biasa je, Zarina datang kerja okey, tiba-tiba datang kerja dapat call. Hello, puan tak bayar lagi hutang ni. Dapat call sampai hari-hari, kita pun takut nak angkat telefon kan, ataupun dah angkat, puan kena ada dapat surat mahkamah sebab dah lama tak ni, so nak kena ambil cuti lagi, lepas tu belum tentu bos bagi lagi, lepas tu mana nak cari duit. So itu problem yang kita kata datang tiba-tiba yang memang kita tak jangka, dan dia berlarutan, lepas tu datang pula dengan kerja-kerja hakiki. Itu contoh ialah. Yang lain kalau tengok tanda-tanda lain, kita kenal kawan kita. Betul. Kan, datang kita dekat tempat kerja, kita ada satu work process dengan work activity. So satu work process, work activity ni kita akan capai untuk satu matlamat, maksudnya productivity yang khas lah. So setiap work process, work activity ni akan ada orang yang berbeza. Jadi jika kalau orang yang contoh 1-2 ni yang bermasalah, kita tak boleh nak lengkapkan kita punya productivity kerja kita. So every single workers dalam tempat kerja kita tu sangat penting. Kita bergantung satu sama lain, betul? So bila sebut tentang kerja ni, kita bukan kata kita seorang. Kita memang perlukan each other. So kita bila perlukan sesama kita, jadi kita perlu ambil tahulah tentang orang sekeliling kita. Betul. Bukan kata busybody, tapi maksudnya untuk capai ultimate objektif. Kita datang bekerja pun untuk sara keluarga kita kan. Yelah, sebab saya kira kalau ikut masa kita pun 8 sampai 5 kita dah habiskan kat tempat kerja. Ya, lama tu. Sepatutnya kita macam lebih, mungkin kita lebih acakna lah kan. Betul. Ataupun kita lebih tahu keadaan rakan-rakan kita ketika di tempat kerja. Betul. Macam pelik kan kalau macam tiba-tiba hari ni saya happy, tiba-tiba saya datang kerja esok saya diam. Kan? You dah biasa dengan dia, mesti tahu kan dia macam mana kan. Hari satu, kebanyakan pekerja kita datang tempat kerja ada dekat situ. Tapi macam ada, macam tak ada pun lagi macam ada tak menyumbang, tak ada pun tak ni. Macam itulah lebih kurangnya, maksudnya itulah. We must know each other. Kenal pasti. Kalau boleh kita nak kenal awal. Sebab NIOSH ni lebih kepada pencegahan. Kita bukan merawat. Jadi bila kata pencegahan, kita belajar masalah-masalah yang kalau dalam OSH ni kita ada 2, iaitu kemalangan dan penyakit pekerjaan. So bila sebut tentang penyakit pekerjaan ni, salah satunya adalah tentang psychosocial hazard. So dalam OSH ni kita ada hazard. So you kena kenal pasti hazard ini. So bila sebut tentang kenal pasti hazard, termasuklah physical hazard, biological hazard, chemical hazard, ergonomic hazard dan psychosocial. So hari ini bila sebut tentang mental health, dia adalah berkait rapat dengan psychosocial hazard, psikologi dan sosial. Itu dia lah yang 5 yang kalau kita sebut dengan OSH practitioner, ini antara elemen penting yang diorang memang kena tahu, basic asas, iaitu kenal pasti, lepas tu nilaikan dia low ke, medium ke, high, dan the next one kita kena control supaya dia tak menjadi illness, dia tak jadi penyakit pekerjaan dan tak menjadi kemalangan tempat kerja. Macam itulah, so you kena tahu tanda-tanda tu semua. Saya rasa macam
agak menarik untuk saya share pengalaman saya sendiri kot. Pengalaman saya sendiri, saya pernah lah dulu rasa macam apa yang puan cakap tu saya pernah rasa, which is saya rasa macam tak happy, rasa macam over stress dan sebagainya. Saya pernah jumpa doktor. Sekali bukan saya psychiatric lah, saya jumpa doktor biasa. Dia cakap apa? Dia cuma cakap yang you need a rest. Simple je kan? Tapi saya rasa macam saya boleh relate dengan tajuk ni, because sometimes bila orang overwork sangat, orang lupa untuk relax puan. Ya, dia sangat ambitious, dia nak buat sesuatu. Betul. Lagi jiwa muda kan. Semua benda dia nak buat, Betul. everything, sampai dia sebenarnya dia punya keyword dia listen to your body. Ya, betul. So badan you dah akan bagi tahu, rehat Zarina, you must rest. Itu tapi kita tetap juga nak buat kan. Nak capai KPI Betul, nak capai KPI gitu. Itu word paling biasa kalau kita hanya pekerja lah. Tapi macam benda tu saya kira sering berlaku kot, sebab betul. bila kita terdedah dengan kita punya kerja ni, kadang kita kena handle event dan sebagainya. Kerja yang orang kata memang kita terikat dengan working hours, tapi after working hours tu kan, kadang-kadang itu yang buat kita jadi macam, oh tak boleh, aku kena siapkan kerja ni. Saya rasa ramai orang macam tu. Sangat. Kan? Abaikan waktu tidur, caffeine, caffeine intake tu tak payah cakap lah pun. Betul. Macam-macam cara dia orang buat. Tapi itulah. yang paling asas you kena tahu, bila berlaku sesuatu kepada diri you must to know yourself. Betul. Tahu kesihatan. Kesihatan ni satu jangka masa yang panjang Zarina. Dia bukannya one off. You buat, you belajar, you kena practice, you kena amalkan, ambil tindakan. So kalau you just tahu je, macam kita sembang-sembang, saya bolehlah bercakap macam ni kan. Cakap memanglah senang, cuba buat. Macam mana nak istiqamahnya, nak jaga sihat badan, mental, physical, it's not easy. Tapi at the same time, support sekeliling, circle-circle kita, rakan sekerja, environment tu sangat menyumbang untuk kita terus baguslah dalam kesihatan mental di tempat kerja ni. Sebab by the end of the day, kalau kita tak okey, kita pun akan, orang kata, mengganggu juga rakan kerja kita yang lain. Sebab betul. kita need each other kan dalam kerja. So kalau tak okey, habislah. Betul. Yang lain pun terganggu lah. That's why saya selalu, kalau dalam sesi saya cakap, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Betul. Kalau you tak nak beri manfaat kepada orang lain, siapalah saya ni puan nak bagi manfaat. Saya bukan orang luar biasa. It's okay, yang penting you pastikan you sihat. Sebab apa? You sihat, bila you sihat, you tak akan menyusahkan orang lain. You lagi memberi manfaat kepada orang lain. Itu je, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Betul. Baik puan, soalan seterusnya. Tadi saya ada bercerita tentang pengalaman diri saya sendiri. Saya dah tahu apa yang saya nak buat, tapi mungkin puan boleh berkongsi dengan pendengar. Kalaulah katakan mereka mengalami kesihatan mental, gangguan kesihatan mental, apa pencegahan ataupun langkah pencegahan awal yang mereka boleh lakukan? Okay, ni very good question. Kita nak bagi tahu kat luar sana, yang tadi kita dah tahu tentang apa tanda-tanda awal tu. So the best thing adalah, yang ini kita war-warkan dalam kita punya modul kita lah, program kita. Paling asas, you kena tahu self-test. Buat dulu ujian saringan kendiri. Nama ujian saringan yang kita war-warkan ni adalah tentang depression, anxiety and stress skill 21-21. Di mana DAS 21 ni sebenarnya NIOSH mulakan dengan kajian. Kajian kepada employee kita. Kita nak tahu kita punya employee ni stres dia disebabkan tempat kerja ke atau bukan tempat kerja. Cuma DAS 21 ni tak boleh pakai untuk mengetahui yang itu. So untuk layman practitioner, kita galakkan DAS 21 sebab apa? DAS 21 ni kalau you jawab result tu, you boleh bawa pergi mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan. Cuma yang latest one, yang terkini, pihak KKM dia tak menggunakan lagi DAS 21. Dia dah pergi kepada 2 soalan. Sebab yang tadi tu 21 soalan. You boleh klik je DAS 21 dekat Google search, you akan dapat lah. Banyaklah keluar. Cuma sekarang ni KKM dia dah simplify lagi mudah, which is dia ada 2 soalan saja. Dipanggil Wooly, soalan Wooly 2 soalan, dan juga GAT2. GAT2 ni pun 2 soalan. So jika salah satu daripada soalan ni anda jawab ya, so anda akan jawab next question. Kalau Wooly dia akan pergi PHQ 9, kalau GAT2 dia pergi akan GAT7. Yang ini hanya untuk menentukan depression dengan anxiety. Untuk stress level, KKM menyatakan bahawa semua orang dah kena coping dengan stress. So stress tu kena ada. Stress ada 2 jenis. Zarina tahu tak apa tu? Tak tahu. Okay, good. Mengaku awal-awal. Saya tahu saya stres je. Very good. Alright. Itu yang kebanyakannya bila dalam saya punya sesi, kebanyakannya tak tahu. Bila sebut tentang stres ni ada 2. Iaitu eustress. Maksudnya stres positif.
Satu lagi de-stress. D-I-S, stress. Lepas tu D-I stress. Maksudnya stress negatif. So kalau kita punya pekerja, contohlah macam sekarang ni kan saya share dekat luar sana tentang apa sesi saya ni. Kemudian saya minta anda di luar sana untuk berkongsi balik dengan seluruh ramai orang yang contoh, kita ada berapa orang satu department? 80 macam tu, contohlah 50, 30 contoh, you kongsi balik dengan diorang. You ambil itu sebagai distress ke you stress? Kalau Zarina macam mana? Saya ada satu slot, saya bagi semua information dan Zarina berkongsi balik dengan orang yang lain. Saya rasa itu stress yang positif. Good. Sebab saya rasa saya okey untuk share dengan semua orang. Tapi mungkin ada orang yang rasa itu stress yang negatif. Sebab dia tak boleh nak bercakap dengan ramai orang dan dia rasa dia introvert, dia rasa benda tu menyusahkan dia, bukan kerja dia a lot of things, maksudnya negative thinking to a lot of things. So macam Zarina sebut tadi, saya akan boleh bagi kan. So apa yang rasa dalam badan? Rasa macam energetic kan? Rasa nak buat, rasa akan buat sesuatu yang lebih baik dan akan dah plan what's next kan? So sama juga bila you try to thinking negative, distress tadi, you akan try ada boundary kan. Badan kita pun cakap tak nak buat dan dia akan duduk diam, dia akan tak bergerak, betul tak? Betul. So itu yang saya akan selalu bagi tahu dekat luar sana, konsep MAPS. Bukan yang cucuk duit kad tu tau. MAPS, tu lain. Itu lain. Yang ini M adalah mental, E emotion, P physical, S social. So apa saja yang you dapat di kehidupan harian anda di tempat kerja ke ataupun di luar sana, pertama sekali fikirkan sesuatu yang baik-baik, tapi tak boleh yang toxic positif, okey? Okey, fikirkan dulu sesuatu yang baik-baik, ucapkan, rasakan emosi kita yang baik-baik dan bercakap yang baik-baik. Kalau rasa nak sebut itu kan, so zip mulut tu sebab kita tak tahu orang punya perasaan. So dia boleh rasa dia tak nak tolong diri dia akan menyendiri dan at the end so kita akan memilih kita akan bertindak kepada yang baik-baik fizikal tadi dan kita akan memilih social yang baik. So ini sangat seka-seka dan saya punya tips kepada anda di luar sana dan juga untuk Zarina, kawal apa yang kita boleh kawal. Apa yang kita boleh kawal? Kita boleh kawal emosi, emosi kita boleh kawal pemikiran kita, percakapan kita, tindakan kita, kita boleh kawal kan. Tapi kita boleh kawal ke bos kita punya pemikiran terhadap kita? Tak boleh. Kita boleh kawal ke orang cakap apa pasal kita? Tak boleh. Kita boleh kawal ke emosi orang terhadap kita? Tak boleh juga. So buat apa penat-penat nak fikir apa orang tu kata, macam ni. So kawal apa yang boleh. So bila you buat sesuatu ni, you letakkan boundary mana, you tahu limit you. Betul. Buat mana yang mampu. So untuk yang lain lebih profesional, itu baru saringan. Kita sangat galakkan jumpalah mereka yang pakar dalam bidang kesihatan mental. Macam Zarina buat tadilah. Jumpa medical doctor is good enough. Jumpalah mereka dulu sebab mereka yang paling mudah untuk kita reach. Maksudnya kat mana-mana klinik ada. Betul. Cuma dalam konteks pekerjaan, NIOSH sangat menggalakkan anda berjumpa dengan OHD. Tahu tak OHD tu apa? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Bagus. Sama juga di luar sana, saya nak berkongsi di luar sana. Anda ada panel klinik. Kan ada panel klinik. Dekat panel klinik tu cari ada yang OHD, Occupational Health Doctor. Occupational Health Doctor ni adalah medical doctor yang dilatih untuk diagnose penyakit pekerja kita ni adakah disebabkan pekerjaan ke atau bukan sebab pekerjaan. Jadi dan mereka juga ni dilatih untuk bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan untuk melaporkan apa-apa yang berkaitan tentang penyakit pekerjaan. Dia ada flow dia ada perundangan yang dia kena follow. So saya sangat galakkan, NIOSH sangat galakkan anda semua bekerjasama dengan kita punya safety health officer, OHD lah untuk yang konteks ni kita saran untuk kita diagnose sakit itu adalah daripada pekerjaan ataupun bukan pekerjaan. So OHD saja yang boleh buat. Dan seterusnya kalau OHD tu tak boleh nak bagi tahu tentang mental, minta dia referral letter. Surat rujukan. Surat rujukan kepada siapa yang praktis dalam bidang mental health ni. Siapa yang praktis dalam bidang mental health? Kalau medical doctor? Psychiatric. Very good. Pandai pun. Psychiatric. So cuma nak jumpa mereka ni agak masa yang panjang. So you jumpa je doktor biasa dulu. Sambil-sambil tu buat appointment untuk jumpa psychiatric. Mungkin dalam 3 minggu daripada swasta, 6 bulan daripada government untuk anda jumpa appointment. Baru appointment tu. Belum lagi sesi. So dalam jangka masa yang panjang tu you nak kena buat apa? Buat sesuatu untuk bantu diri you. You boleh jumpa clinical psychologist. Clinical psychologist ni yang tadi doktor dengan psikiatri dia boleh bagi ubat medical doctor. Clinical psychologist dia boleh diagnose juga tapi dia tak boleh bagi ubat dan memang dia ada
nombor berdaftar dia panggil CP nombor dia, dan juga kaunselor. Kaunselor pun rujuk kaunselor yang berdaftar. Betul. Dia ada KBPA dia punya nombor dia, dan anda tahu nama dia, cek je kat lembaga kaunselor Malaysia punya website, dia ada senarai nama dia. Dan kaunselor ni dia boleh bantu kita hari-hari, dan dia tak boleh bagi ubat lah, tapi dia boleh bantu kita setiap hari. So jumpalah help, minta professional help, sebab mereka ni memang terlatih dalam bidang mereka, dan mereka ada etika dia sendiri. Dia memang dah ada sign agreement untuk etika profesional. So you must to help yourself dengan minta bantuan mereka. Bukan berdiam diri sahaja. Buat Saya rasa tindakan. orang yang ada macam bibik-bibik lah kan. Masalah mental ni macam dia tak tahu dia nak cerita kat siapa. Ya. So orang kata macam fear of judgement kan. Macam takut kita kena judge. Nanti kalau kita share nanti orang cakap kita ni apa pula kan. Macam tu. Goods. Yang itu membuatkan saya satu lagi saya nak tambah kempen Let's Stop. Pernah dengar kempen Let's Stop? Ini kempen Let's Stop ni adalah dari bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dah lama dah. KKM inform tentang Let's Talk ni, maksudnya T yang pertama, talk to someone you trust. Bercakap dengan orang yang anda percaya. Jangan bercakap dengan orang yang bercakap dengan orang lain. So you know your friend kan, you tahu orang tu macam mana, you dah lama kerja dekat situ kan, mesti you kenal. So bercakap. Yang kedua, ask for help, minta bantuan. So, kalau rasa macam tak selesa ke apa, rasa yang tak okey, minta bantuan kepada mereka yang terdekat. Lepas tu L maksudnya listen without judgment. Maksudnya kita yang sebagai kawan-kawan dia mendengar tanpa menghukum. Mendengar dengan empathy. Okey, dan seterusnya K, know where to help. Kat mana nak dapatkan bantuan. Macam tadilah kita kata ada medical doctor, OHD, ada psychiatrist, clinical psychologist, counselor. Dan kalau ada rakan-rakan yang buat program, kalau kita mental health advocate ke, kalau di government kita ada akrab. Itu antara yang kita boleh minta bantuan mereka, dan mereka memang terlatih. So tolonglah bantu diri anda, kenal simptom dan cepat-cepat buat tindakan. Saya rasa memang banyak je. Macam semalam pun Kesuma pun ada buat kursus untuk mental health, psikologi. Jadi sekarang easy access lah kan? Senang. Sangat, betul. access. Dah banyak dah dekat kalau memang senang lah, you just reach, dah banyak ada dekat luar sana. So, cuma kita je nak ke tak nak? Bertindak. Macam saya cakap tadi, kalau you belajar pun, you dengar tapi you tak ada action, tak ada. Betul. Ni dia punya ayat dia macam ni, manjada wajada. Siapa yang berusaha akan dapat hasilnya. Betul. Sesuai hari ni hari Jumaat. Ya, betul. Biasanya hari Jumaat tu kita kena bagi banyak-banyak kan. Terus jadi tazkirah Kesuma Jiwa. Alhamdulillah. Okey Puan. Tadi kita dah tanya langkah pencegahan awal. Jadi saya nak tanya side NIOSH pula. Ada tak apa-apa program daripada NIOSH ataupun sokongan yang diberikan daripada NIOSH? Sebab saya rasa saya baru dengar juga. Dan saya pergi juga conference tu. Perasmian conference untuk mental health NIOSH. Good. Tapi saya nak Puan sendiri yang berkongsi dengan semua pendengar mengenai program yang dijalankan oleh NIOSH. Okay, terima kasih Zarina. Untuk di luar sana, ini khas untuk anda. Cepat-cepat grab this opportunity, peluang ni jarang berlaku. Okay, hanya tahun ini, sekarang saja, sehingga bulan 12. Okay, di mana NIOSH menganjurkan program khusus pertolongan cemas bagi kesihatan mental di tempat kerja. Program 2 hari secara percuma kepada 10,000 pekerja yang terawal sahaja, di mana secara dalam talian. Maksudnya anda boleh berada di mana-mana. Zarina nak duduk dekat dalam kereta ke, kat mana-mana, suka hatilah. Ada juga student saya yang duduk atas katil juga. Dia terbuka online kan. It's okay, tak ada masalah. Yang penting you nak belajar. Okay? Dan at the same time, program ni anda boleh dapatkan dalam talian sahaja dan boleh berada di mana-mana. Dan the best adalah kita buka sekarang ni minggu ni. Besok hari Sabtu, minggu pertama yang kita buka hujung minggu. Kalau tidak sebelum ni Isnin hingga Khamis saja. Tapi sebab ramai sangat nak kata boleh tak, sebab hari Isnin kami kerja. Okay, kami nak dengar yang fokus punya waktu kami tengah rehat dan dengar. Betul. Yes, kita open khas untuk anda di luar sana. Sabtu Ahad pun ada. So boleh pilih. Masuk saja ke website kami www.niosh.com.my dan cari dekat situ, memang dah dekat slider tu memang ada dah. OPFA, Occupational Psychological First Aid. Daftar sekarang.
masuk saja link tu, masukkan nombor IC anda, masukkan details maklumat, lepas tu boleh terus pilih tarikh. Kita terus bagi kat situ pilih tarikh. Dekat tarikh tu bila anda dah pilih, nanti ada terus link Zoom dia. Dia akan scroll sikit kat bawah ke kanan tu ada anak panah tu, scroll sikit dia ada link Zoom. Orang satu tak jumpa anak panah tu Zarina. Dia tanya, mana ni? Kata dah habis. Tak, dia ada kat bawah tu, kanan sikit scroll. Lepas tu boleh pilih tarikh ikut kekosongan. Siapa first come first serve. Kita pilih slot kita pun. Ya, you yang pilih. Mana nak dapat? Dah lah percuma 2 hari. Betul. Lepas tu you boleh pilih ikut masa you. Dalam talian, masa-masa bila-bila dekat mana-mana. Dan untuk yang dah lengkap 2 hari ni, anda juga berpeluang untuk dapat cabutan bertuah smartphone daripada NIOSH. Setiap bulan kita ada buat cabutan. InsyaAllah 29 Oktober ni kita akan buat second cabutan. Di dalam kita punya website kita ada. Kita akan buat secara live dari Facebook kita dengan TikTok NIOSH. Dah lah join program, kita dapat manfaat. Kita lagi dapat join cabutan bertuah. Betul. Kita tak tahu kan tuah manusia kat mana satu. Mana tahu tuah anda. Memang rugi kalau siapa-siapa yang mendengar ni tak join. Sebab ilmu ni ilmu yang saya kira mahal lah. Sangat. Bukan saja untuk diri kita. Yes. Tapi untuk kita bantu juga orang di sekeliling kita. Betul. Menarik kan? Menarik. Betul, sangat menarik. Saya nak join lah. Sila. Semua siapa-siapa yang ada dekat sini tolong buka sekarang. Link tu tekan sekarang, dapatkan yang ada di luar sana. Cepat segera. Sebab dia hanya tahun ni saja. Tahun depan dah tak ada, kita dah tutup. Sebab kos ni costly. Sebab kita buat modul ni adalah berasaskan daripada WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga. So collaboration antara tu. Dan inilah program CSR daripada NIOSH. Dan objektif kita adalah kita nak membantu majikan dan pekerja supaya tahu dalam menguruskan risiko psikososial di tempat kerja. Dan ini OPFA ni adalah merupakan secondary punya prevention. Maksudnya support daripada tim di dalam syarikat tu sendiri supaya boleh membantu orang sekeliling dia sebelum dia menjadi lebih merebak dan lebih teruk. Kita kata kalau dalam OSH kita identify, assess dengan control. So dia punya risiko tu kita tak nak sampai high risk. So just medium ke low tu you dah detect awal-awal, so you dah boleh buat control awal-awal. Jadi InsyaAllah semua akan okey. Mencegah lebih baik daripada merawat. Betul. Dan the best thing apa kita punya approach ni sebenarnya kita galakkan dalam tu sendiri. Maksudnya organisasi tu yang sendiri tahu, dia yang dah berhari-hari berada kat situ. Orang luar tak tahu apa yang berlaku kat situ kan. Jadi kita galak orang dalam tu sendiri, employee yang di tempat syarikat tu sendiri yang empower this thing. Kita bukan nak cari salah, tapi kita nak sama-sama lebih baik, sihat, elakkan daripada penyakit-penyakit pekerjaan. Macam itulah. Itulah. Disebabkan ini podcast Kesuma Jiwa, buat warga Kesuma jangan lupa join. Yes. Warga Kesuma, kita ada ramai warga Kesuma. Jemputlah join. Rugi tuan-puan kalau anda tak join ini sebab benda kalau datang kata great opportunity segera. Peluang tak datang 2-3 kali. Kalau ada depan mata maksudnya peluang tu untuk anda. Yalah, sekarang pun dah bulan 10. Sampai hujung tahun dah tak lama dah. Betul. So mereka yang berada di luar sana, ini kali terakhir lah kan. Mana belum join tu, cepat-cepat lah kita search NIOSH. Ya, betul. www.niosh.com.my. Okey puan. Soalan yang terakhir. Dari saya hari ni, kita dah bincang banyak. Hari ni kita dah borak banyak lah pasal kesihatan mental. Bukan sahaja di tempat kerja, tapi kesihatan mental secara menyeluruh lah saya kira kan. Dan yang paling penting program NIOSH tadi. Jadi puan, saya nak minta nasihat sikit lah. Bukan untuk saya sahaja, malah untuk pendengar di luar sana. Kepada pekerja, bukan sahaja kepada pekerja, tapi majikan. Pekerja dan juga majikan. Mengenai isu kesihatan mental di tempat kerja ni. Okey, untuk majikan di luar sana dan juga pekerja lah. Kita dalam keselamatan kesihatan pekerjaan, kita ada Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Akta 514/1994, pindaan 2022. Dalam akta tu di bawah Seksyen 15, tanggungjawab majikan. Di mana untuk memastikan 3 perkara. Majikan perlu memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja dengan dia. So di dalam akta itu juga menyebut Seksyen 24, iaitu seksyen untuk
pekerja, tanggungjawab pekerja adalah bekerjasama dengan majikan dalam mendengar arahan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So jika melanggari akta ini, boleh dikenakan penalti. Untuk majikan boleh denda hampir RM500,000 hingga 2 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Okey, jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah komitmen employer punya komitmen, majikan punya komitmen kerjasama terhadap memperkasakan, menguruskan hazard psikososial ni sangat penting dalam tempat kerja. Di dalam perundangan tu sendiri ada menyebutkan dekat Seksyen 18, majikan perlu membuat penilaian risiko. Maksudnya risk assessment ni dah wajib, dah masuk dalam perundangan, kena buat. Maksudnya risk assessment termasuklah juga dengan psychosocial hazard. Kan tadi hazard-hazard yang apa yang ada dekat dalam industri, ada physical hazard, biological hazard, chemical hazard, economic hazard dan psychosocial hazard. So all this hazard ni adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada kita. So hazard-hazard ini perlu dibuat penilaian risiko, dipanggil risk assessment. So jadi buatlah risk assessment dalam you punya syarikat dulu, dan pekerja pun sama juga, bantu majikan untuk melaksanakan. Kita memerlukan each other. Majikan adalah memberikan tempat untuk kita bekerja, dan pekerja bekerja kat situ untuk mendapatkan kita punya. So kita sangat galakkan every single people bekerjasama untuk menyantuni supaya kita nak mengelakkan kemalangan dan penyakit pekerjaan tempat kerja. Sama-samalah kita sejahtera kat situ. Mungkin nasihatlah Puan kepada mungkin pekerja mahupun majikan yang ada orang kata bibit rasa macam tak happy ke, rasa macam stres ke kepada mereka di luar sana di tempat kerja. Kadang kan Puan, saya rasa kadang kita rasa stres, kadang kita rasa macam tak happy pergi kerja, tapi kita tak tahu kenapa. Mungkin Puan ada nasihat ataupun cara sikit lah sebelum kita tamatkan podcast hari ini. Okey, itu sedikit tips daripada pengalaman saya daripada 2020. Saya involve bidang psychosocial hazard ni. Kita start dengan kajian berkaitan dengan mental workload and mental fatigue, di mana 3 perkara. Panjang pula, tak apa ke ni? Kita buat dia. Okay, research tu berkaitan tentang Zarina masuk kerja, ada baca email tak? Kadang-kadang adalah kebanyakan pekerja dia akan masuk kerja, ini task biasalah masuk kerja, you baca email, lepas baca email jawab email, baca email dan jawab email yang kedua adalah task dia adalah buat kerja-kerja macam keyboard typing yang memerlukan formatting, seperti buat surat, buat memo, buat jurnal artikel yang ada formatting, semua berstruktur. Itu task yang kedua. Dan task yang ketiga adalah buat Excel. Ada dipanggil cost costing, semua tu dengan jumlah, dengan dia punya calculation. So 3 perkara ni dalam kajian kami, bila buat selama 2 jam tanpa henti, kita pakaikan dia EEG tau. Tahu tak EEG tu apa? Bukan telur EEG ni lah electroencephalogram, di mana dia boleh membaca brainwave analysis otak kita. So bila kita buat ni 3 task ni selama 2 jam non-stop, anda yang buat 3 ni terdedah untuk mendapat keletihan mental dan bebanan mental. Jadi bila dah tahu ni nak buat apa pula? So apa yang anda kena buat, apa-apa saja yang menggunakan brain processing, anda kena duration dia paling lama 1 hour. Lepas tu anda stop sekejap 10 minit buat aktiviti fizikal, macam pergi washroom ke, makan ke, minum 10 minit yang buat physical activity. Dan hasil kajian kami melihat bahawa yang ini boleh mengurangkan tahap tekanan dan tahap bebanan mental dan keletihan mental. Itu kajian kami yang itulah permulaan cerita bagaimana NIOSH involved. Dan selepas tu kita buat pula, nak tahu stres tadi datang pada pekerjaan ke ataupun bukan pekerjaan. Stres kena ada kan? Betul. Tapi macam mana pula dia coping? Macam mana dia bertindak dengan stres tu? Yang ini kami gunakan method OSIR, Occupational Stress Inventory Revised Version. So dalam tu kita kena pasti, memang ada daripada personal, punca stres tu personal dan juga daripada pekerjaan. Dua-dua tu ada. Tapi yang bestnya kita tahu apa teknik coping dia. Salah satunya, nak tahu tak rahsia finding research tu? Recreation. 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 Apa recreation? Apa yang rekreasi yang Zarina suka? Ada tak? Benda-benda sukan ke, rekreasi, apa benda? Badminton? So itu part of, kalau ada tu teruskan.
Buat lagi. So itu part of kita coping dengan stres seharian. Itu kajian kita yang kedua. Dan seterusnya yang terkini kita nak tahu pula apa intervention. Maksudnya terapi apa yang kita boleh bawa masuk dalam industri. Dalam industri kita, hasil daripada kita ada jumpa 4 jenis rahsia ni. Nak tahu tak? Tapi ni rahsia pun. Tak payah cerita lah nak tahu tak? Tak payah cerita lah. Dah kata rahsia kan. Tapi you all kena tahu. Sebab ini kajian kita kena bagi tahu kat luar sana. Iaitu 4 perkara ni you boleh gunakan salah satu. Sebab yang ni kita buat berasingan. Ni tahun 2022 dan kita baru habis 2024. Okay, yang pertama adalah teknik Qailullah. Pernah dengar? Tidur seketika, betul? Very good. Pandai. Nap therapy, short duration of sleep. Okay. Antara pukul 12 sampai pukul 3, ambil masa dalam 10-15 minit. Cuma kajian kami 15 minit. Okay, 15 minit. Siapa yang tidur seketika waktu tengah hari tu 1 jam sebelum zuhur atau antara pukul 12 sampai pukul 3, 15 minit tu anda mendapat ketenangan. Dan kami pakai EEG dan juga HRV. HRV tu adalah untuk detect kita punya pulse rate. Bukan kereta? Bukan kereta HRV. Okay. Good juga. Okay, dan seterusnya yang kedua adalah deep abdominal breathing. Tahu? Pernafasan perlahan, panjang dan dalam. Masa kita tarik nafas perlahan, panjang dan dalam hidung, perut kita akan kembung. Lepas tu kita hold sekejap nafas tersebut dan kita hembuskan pada mulut. So you buat di berulang-ulang kali selama minimum 15 minit ataupun lama sangat 15 minit, buat 10 kali punya pernafasan panjang dan dalam. Dia boleh memberi ketenangan. Based on our kajian 15 minutes lah. You punya brain analysis tu boleh jadi calmness, tenang. Dan yang ketiga adalah aromaterapi. Kami pakai untuk kajian kami gelam oil, nama dia Ascension Oil. So gelam ni, pokok gelam ni daripada Malaysia. Pokok ni daripada Malaysia yang dibuat oleh universiti, di mana hasil aromaterapi tu bila dia pakai 15 minit dapat ketenangan. Menggunakan EEG kita tengok data tu. Dan last but not least adalah ruqyah. Ruqyah yang kami gunakan 2, iaitu surah Al-Fatihah dan surah Ar-Rahman, 5 ayat surah Ar-Rahman. So amalkanlah salah satu ni. Boleh bawa ke dalam industri anda, boleh empower. Benda ni kita boleh cakap, tapi you yang buat, you akan dapat. Dan yang paling senang pernafasan dan juga diffuser. Ya, betul. Aromaterapi kan. Cuma you kena pilih lah aromaterapi yang mana. Ada pula yang kan energetik kan, jadi lain pula kan. Tapi kita nak calmness, ikut faktor itu. Next tadi lah. Untuk daripada saya sendiri, sepanjang saya ni, saya boleh cakap macam ni lah. Apa saja kerisauan, kebimbangan, kemurungan, kemarahan yang ada dalam diri anda di luar sana, anggap dia adalah salah satu kehidupan. Anggap dia sebagai satu kehidupan. So kita kena terima, accept. Accept, tips saya yang pertama, accept. Terima sebagai satu kehidupan secara redha daripada mulut dan hati kita. So bila kita dah terima, kita perlu belajar. Apa itu murung? Apa itu sedih? Apa itu marah? Itu semua adalah apa? Bagaimana kita nak urus? Macam mana dia jadi macam tu? Macam mana kita nak selesaikan dia? Dan yang ketiga, bila kita learn dan relearn, yang seterusnya, yang terakhir, yang ketiga tips saya adalah manage. Urus, buat tindakan terhadap apa yang kita dah belajar tadi. So macam kita sebut tadi, manjada wajada. Siapa yang buat bersungguh-sungguh, insya-Allah akan dapat hasil yang berjaya. Dan sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Betul. Apa yang penting, segala ilmu yang kita dapat hari ini, kita dapat manfaatkan. Bukan saja untuk diri kita, malah untuk rakan sekerja, manusia ataupun orang di sekeliling kita. Betul. Baik, saya kira itu saja podcast kita pada hari ini. Bertemu lagi kita dalam episod yang seterusnya. Mungkin dengan banyak lagi topik-topik yang menarik. Dengan orang yang mungkin host yang lain ke kan, orang yang kita akan panggil yang mampu bagi input dan juga informasi bukan saja mengenai Kesuma, tapi malah kita akan berkongsi mengenai topik-topik yang macam ni lah kepada anda semua. Baik, itu saja. Terima kasih Puan. Sama-sama, jumpa lagi. Terima kasih jemput Nayash datang ke sini. Apa yang penting, jalan terus. Jalan terus. Okay. Bye. Assalamualaikum.